Okay. Alright, cone of experience by Agadiel. Dia kata 10%, you only remember 10% from what you read, 20% from what you hear, and 30% from what you see. If you read, you hear things, you hear my lecture, you only remember 20% of it. But if you view this image, you remember 30%. It's still considered as passive learning. Okay, but if you watch videos, you go to exhibitions, you watch a demonstrations, for example, you view demonstration, go shop demonstrations dekat TV tu kan, 50% of it you will remember it, okay, from what you see and also what you hear. Okay, that is considered as passive learning. Okay, you do nothing, you just see, you read, you hear. Okay, but for active learning, okay, if you say and if you write something, you remember 70% of the information. For example, if you participate in hands-on workshop, for example, subject RBT tadi tu kan ada banyak hands-on activities, you will remember it 70% of the learning process. Okay, and if you design a collaborative lessons, for example, we have friend tadi tu kan instructional designer. If you design a collaborative lessons in your LMS, maybe your students will remember it 70%. Okay, this one is considered as active learning. Okay, people remember 90% if they do it. Okay, for example, they simulate a model or experience a phenomenon. Okay, and another example, if they design or perform a presentation or experiment, okay, they will remember it. So these two things below ni, this one considered as active learning. Okay, if we move on the right hand side, if you are familiar with Bloom taxonomy of thinking, okay, cognitive thinking, Bloom taxonomy, okay. If you remember this one, okay, these four verbs ni, define, list, describe, explain, dia ada dekat bottom of Bloom taxonomy. Okay, if you ask your students to just define, list things, describe things, explain things, you are actually in the low level of Bloom taxonomy. Okay, but this one yang demonstrate, apply, practice ni dia dekat middle one, dekat dalam Bloom taxonomy tu. Kalau kamu perasan Yang ini kalau kita engage dengan active learning, they actually allow learners to analyze, define, create and evaluate. Ni dekat level yang paling tinggi, top level of Bloom's taxonomy. Kita panggil dia higher order thinking. Kan? HOTS. Yep, HOTS. HOTS, yes, higher order thinking skill. Right? So that's basically the cone of experience by Agadiel. Okay, so we move on active learning. Okay, what is active learning? Okay, it is any method of instruction that allows students to actively participate in the learning process through a variety of individual and group activities. Okay, if you just spoon-fed your students, if you just give info to your students without allowing them to give feedback or ask questions, you are actually practicing passive learning. Okay. So the activities include the discussion, presentation, games, worksheet, banyak lagi lah. Kan? Okay, the process. Students are given a variety of ways to interact with each other and complete the activities. Okay, what are the activities yang kita boleh lakukan? Okay, collaborative learning, pembelajaran secara berkumpulan, kan? Kita bagi dia task dalam kumpulan. Lepas ni saya nak bagi kamu task. Tak tahu sempat ke tak ni, sekarang dah pukul 9.30, takut nanti kita habis pukul 11. Ataupun saya bagi task dekat dalam e-learning ni nanti untuk kamu sediakan. Okay, collaborative learning dia bila kita bagi tugasan berkumpulan kepada students dan mereka akan berbincang dalam kumpulan untuk melaksanakan tugas yang kita berikan lah. Okay, cooperative learning. Ramai orang confused dengan terms collaborative dan cooperative learning. Sebenarnya dia masih lagi bekerja di dalam kumpulan,
Tapi cooperative learning ni, dia memberikan pelajar itu rasa kebertanggungjawaban. Kenapa saya kata rasa kebertanggungjawabban? Okey, mungkinlah misalnya saya bagi tugasan kepada satu kumpulan pelajar yang mempunyai 4 hingga 5 orang. Okay, dalam kumpulan tu mereka perlu membincangkan tentang fasa-fasa yang ada di dalam ADI model. ADI model, tak pasti kamu pernah dengar ataupun tidak, saya pernah dengar. Fasa dalam ADI tu ada fasa analisis, design. Jadi tugasan dalam cooperative learning ni, saya minta setiap orang dalam kumpulan tu fahamkan setiap fasa. Student pertama fahamkan fasa analisis, student kedua fahamkan fasa design. Jadi at the end of the session tu nanti saya minta student pertama untuk terangkan apa yang dia faham tentang fasa analisis kepada rakan-rakan dia yang lain dalam satu kumpulan. Jadi itu adalah cooperative learning. Tugasan masih berkumpulan tapi pelajar ada tanggungjawab masing-masing untuk melaksanakan tugasan. Dan dia akan compile the result. Okay. Kat situ boleh jadi peer teaching juga sebab dia maklumkan kepada pelajar apa yang dia faham. Sama juga student 2 yang ambil fasa design tu nanti dia akan terangkan dekat kawan-kawan dia apa yang dia faham tentang fasa design. Okay. Itu adalah cooperative learning. Dan yang ketiga, this one very popular. Tiga learning activities ni very popular digunakan oleh instructor ataupun guru. Problem based learning. Students work in small groups using activities to solve a problem. Siapa yang sediakan problem? Cikgu lah yang sediakan problem. Okay. Lepas ni kita akan tengok beberapa model problem based learning yang mungkin boleh dijadikan panduan untuk kita create learning activities. Okay. Sebab bayangkan kalau macam pembelajaran berasaskan web ke kan, pembelajaran secara dalam talian, kalau kita nak buat problem based learning, ini satu benda yang mencabar. Okay. Satu term tu nama dia online problem based learning. Di mana problem based task diletakkan di dalam persekitaran pembelajaran secara online. Tapi ada model-model yang boleh kita ikuti untuk kita jadikan panduan. Okay. Alright. So, this one pula. Okay. Ini lagi satu term banyak term kita dengar tentang learning strategies, active learning lah, problem based learning, flipped classroom, peer assisted learning, okay, cooperative learning, collaborative learning, peer tutoring. Ini belum masuk lagi scaffolding. Banyak kalau dalam bidang pendidikan ni macam-macam boleh kita buat. Kalau nak cari keberkesanan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran tertentu. Memang banyak. Okay, ni dia intertwine between one another. But most of all, this one dia kata active learning. Okay. Okay, kalau kita tengok atas ni, okay, dia sebenarnya dibahagikan kepada dua arah. Satu kawalan daripada guru ataupun instructor. Yang sebelah kanan ni student control, kawalan daripada pelajar. Okay, misalnya kita laksanakan interactive lectures. Okay, interactive lectures yang ada maybe Q&A dalam lecturing kita sebenarnya melaksanakan active learning dan ianya adalah merujuk kepada dia beratnya sebelah kiri di mana kawalan sepenuhnya adalah daripada instructor ataupun cikgu. Okay. Begitu juga kalau kita sediakan tugasan collaborative learning. Kawalan guru sangat penting. Sama juga dengan cooperative learning. Tapi kalau kita dah mengaplikasikan problem based learning, kawalannya lebih kepada student. Okay. Kita hanya sediakan soalan berbentuk masalah. Tetapi pelajar tu yang akan mengawal outcome akhirnya, bukan guru. Kalau kat sini guru masih kawal sepenuhnya, guru akan decide sama ada okay, betul tak jawapan student. Kalau sini student akan ada kawalan sepenuhnya ke atas jawapan-jawapan alternatif yang mereka berikan. Begitu juga project based ataupun studio learning. Contohnya misalnya kamu ada ambil authoring system nanti punya subjek. Subjek tu akan ajar kamu macam mana nak menggunakan Adobe Animate untuk hasilkan courseware ataupun hasilkan animasi 2D. Okay. It's a very technical subject lah. Kamu akan ada hands-on learning activities. Okay. Dan selalunya task dia termasuklah exam adalah project based oriented, project based approach. Okay. Dan kamu adalah, you are the one who control the learning environment. You are the one who decide okay what the project will look like. Okay, macam tu lah ya.
Kalau kita menggunakan pendekatan project based learning. Okay. Misalnya contoh pensyarah yang ajar authoring system tu nanti minta dalam masa 3 hari saya nak kamu sediakan satu interface yang interaktif untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Jadi tanggungjawabnya tu lebih kepada pelajar. So kawalannya tu lebih kepada pelajar. Pelajar tu yang akan decide apa nanti outcome akhir yang dia nak tunjukkan kepada pensyarah. Hasilnya tu macam mana. Okay. Berbanding dengan kawalan daripada guru ni masih ambil rasa tanggungjawab untuk monitor students kan, untuk buat the assessment and so on. Right? So these are the two different things. Okay. So kita pergi kepada one of the learning strategies yang selalu digunakan dalam bidang sains. Kalau kita baca kajian-kajian dalam pendidikan sains, banyak sangat pengkaji akan menggunakan inquiry based learning. Dan pelbagai model telah dibangunkan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ini yang menjadi panduan kepada instruktor ataupun guru yang hendak mereka bentuk persekitaran pembelajaran berasaskan inquiry ini. So what is inquiry based learning? Inquiry-based learning is an educational strategy in which students follow methods and practices similar to those of professional scientists in order to construct knowledge. A process of discovering new causal relations, the learner formulating hypotheses and testing them by conducting experiments or making observation. It also an approach to solve problems and involve the application of several problem-solving skills. Is emphasize active participation and learners' responsibility for discovering knowledge. So in this process, students often carry out self-directed, partly inductive and partly deductive learning process by doing experiment to investigate the relations for at least one set of dependent and independent variable. Saya tunjukkan seterusnya contoh inquiry-based learning. Saya tak nak tunjuk yang ini. Saya nak tunjuk model-model yang telah dibangunkan oleh pengkaji-pengkaji sebelum ni. Kalau macam model AD tadi ada 5 fasa kan? Yang ini model dalam IBL, kita tengok dia sama ada 4 ataupun 5 fasa ataupun komponen yang terlibat. Dan setiap fasa ataupun komponen yang terlibat ni berbezalah mengikut kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji ni. Tapi kebanyakannya digunakan dalam bidang pendidikan sains. Kalaulah misalnya kamu decide untuk buat kajian tentang pendidikan sains kan, nak tengok kemahiran konseptual sains, kemahiran konseptual sains macam tu lah. Tak kisahlah tengok higher order thinking skills students kalangan pelajar yang ambil sains ke apa, kamu akan ada tendensi untuk baca berkaitan dengan IBL ni. Sebab kebanyakan pengkaji menggunakan IBL untuk pendidikan sains. Setakat saya baca ni, they prefer to use IBL learning strategies for science education. So, ini adalah contoh pada stay, dia perkenalkan 5 fasa, macam mana nak help students dalam pembelajaran berasaskan inquiry. Ini fasa dia, orientation, conceptualization. Yang saya cari yang selalu orang guna yang 5E ni, Luera, Kilu and O'Hagan ni, 5 key components. Model components yang diperkenalkan oleh Luera tahun 2003 ni banyak digunakan oleh pengkaji juga sebab mungkin ini jelas. Pengkaji boleh tahu how to engage students, the first step, how to make the students to explore, explain, expand and evaluate. Kita akan tengok contohnya lepas ni. This is the cycle of inquiry-based learning. Students ask questions and then they investigate, collect information, observe and do the experiments. And then they create, synthesize, make links, write report. And then they discuss, share ideas or confront ideas. And then next step they reflect, examine result and look at questions again. Dan dia adalah satu cycle yang sentiasa berkait.
Okay, ini adalah 5E model dalam IBL yang selalu orang gunakan. Okay, yang pertama engage ni. Students are engaged with a challenging situation. Prior knowledge is activated. Questions are provoked. And then they ask students to investigate the phenomenon. Prior knowledge is challenged and ideas are created. So benda-benda ni perlu ada dalam learning activities. Siapa yang buat learning activities? Cikgu. Cikgu yang kena buat learning activities. So make sure dalam fasa pertama, komponen pertama, engage. Soalannya kena berkaitan dengan engage. So you kena craft questions lah. Craft questions yang berkaitan. Okay. Saya akan tunjukkan lepas ni contoh dia. Okay. So next step yang ketiga ni explain. Students explain the phenomenon. New knowledge is gained and applied. Okay. The next phase is elaborate. Students apply their knowledge to a new situation. The last one is evaluate. Students reflect on their knowledge and the learning process, or they do the assessment provided by the teachers. So ini adalah 5E model yang diperkenalkan oleh pekaji-pekaji terdahulu dan banyak digunakan. Okay, oleh kaji yang sekarang lah, mencarikan panduan. Okay, ini contoh yang saya katakan tadi. Okay. Untuk fasa E yang pertama, engage tu. Okay, mentally engage students with a question or activity. Contohnya kita berikan dia video clips, kan? Pictures, observations and so on. Okay. Fasa kedua, explore. Okay, students carry out hands-on activities to make sense of a concept. Misalnya yang pertama ni kita just bagi pengenalan tentang konsep sains. Yang kedua ni kita minta student buat hands-on activities. Tapi kita kena create lah, kita kena create hands-on activities apa yang kita nak student buat. Okay, so nanti kita minta dia relate pula dengan konsep yang kita dah pernah ajar sebelum ni. Okay, alright, yang ketiga adalah explain. Bila dia dah buat, dia dah terlibat dengan hands-on activities, kita minta mereka jelaskan apa yang dia dah buat. Okay, cikgu pun boleh jelaskan dulu apa. Okay, sebenarnya yang saya minta kamu buat ni sebenarnya adalah untuk memahamkan kamu tentang konsep sekian. Okay, and then boleh juga ada interactive presentation. Kita minta juga students explain apa yang dia dah jalani, eksperimen apa yang dia dah buat. Nak tengok apa sebenarnya. Okay, alright, elaborate. Yang ini pun akan ada students conduct additional activities to apply learning to new situation. Jadi kita minta dia untuk relatekan dengan daily life activities. Contohnya lah kan. And then evaluate. Ini the last one. Students review and reflect on their learning. Apa yang mereka faham tentang keseluruhan eksperimen yang telah kita jalankan. Kita minta dia buat sebelum ni. Alright. So ini adalah contoh inquiry based learning. Okay, 5E model. Okay, next one is problem-based learning. Okay, tadi IBL, yang ni PBL. PBL ni selalu orang confuse. Kadang-kadang orang terma PBL ni ada orang panggil juga project-based learning. Project-based learning tu another teaching and learning strategies. Okay, but this one is PBL. Untuk elakkan confuse, selalunya orang akan guna PJBL untuk project-based learning. Okay. Tapi terma ni selalu orang akan confuse lah. PBL tu sama ada problem ke project. Tapi yang this one adalah problem-based learning. It is a student-centered pedagogy in which students learn about subject through the experience of solving an open-ended problem found in trigger material. PBL process does not focus on problem solving with a defined solution, but it allows for the development of other desirable skills and attribute, knowledge acquisition, enhanced group collaboration and communication. The PBL process was developed for medical education and has since been broadened in application for other programs of learning. Okay, basically problem-based learning ni pada awalnya banyak digunakan dalam pendidikan medical education. Okay, banyak digunakan dalam bidang medical education. Okay, di mana pensyarah yang mengajar bidang perubatan ni dia akan bagi satu case, satu masalah kepada nurses ataupun doctors. Okay, dia akan minta nurses pelajar-pelajar dalam bidang medical tu untuk selesaikan masalah yang dia beri. Okay, that's why problem-based learning emerge.
Jadi mungkin solutionnya tu ada pelbagai, bukan satu solution sahaja. Okay, problem based learning dia macam tu, dia tak rigid kepada satu solution. Pelajar boleh bagi seberapa banyak solution yang dia jumpa daripada satu masalah yang diberikan oleh pensyarah ataupun guru tadi. Okay. Alright, complex real world situation that have no one right answer. Ada organizing focus for learning, macam saya cakap tadi itulah. Jadi students work in teams to confront the problem, to identify learning gaps and to develop viable solutions. So solutions ni can be very macam-macam. Okay, so students are given, sebab tu tadi students control, kalau ingat tadi ada rajah dekat atas tu yang students control, problem based learning tu adalah students control. Through self-directed learning, students are the one who create the path of their learning. The solutions tu dia yang cari sendiri instead of pensyarah yang bagikan jawapan ataupun guru yang bagikan jawapan finite answer. Tidak begitu ya. Okay, problems lead to the development of clinical problem solving capabilities. Okay, ni yang macam saya mention tadi itulah banyak digunakan dalam bidang perubatan, medical education. Okay, this one just a table on pedagogy in PBL and also pedagogy in traditional lectures. Okay, I don't want to touch this further. Okay, yang this one adalah online PBL. When you want to implement PBL learning activities in online learning environment, kita panggil dia sebagai online PBL. So all OPBL learning activities are digitally mediated online and involve network communication for all problem solving learning activities. Contohnya saya berikan kamu tugasan dalam bentuk forum, saya berikan tugasan, saya minta kamu selesaikan masalah yang saya dah berikan. Jadi itu kita consider as online PBL. Okay. Dan of course does not involve face-to-face instructor contact sebab semua tugasan ataupun learning activities diberikan di dalam persekitaran pembelajaran maya tadi tu online. Okay. Uses intentionally ambiguous and authentically complex real-world context-based stimuli for learning, and the OPBL course organize learners into small groups for collaborative work on the problems. Usually PBL akan minta student untuk melaksanakan tugasan dalam berkumpulan, okay, secara berkumpulan, secara individu. Jadi what you need to do is you craft the problems and you make sure you craft the problems. Pastikan tugasan tu boleh diselesaikan secara dalam kumpulan lah. Maksudnya it involve a complex problem. Okay. Okay, yang ini adalah model yang diperkenalkan oleh Maastricht 7 jump method for PBL tutorial. Okay, first one ni clarify concept, define problem, discuss, analyze problem, identify possible explanation, solution, set task, learning objective, research solution, synthesize and so on and so forth. Okay, saya sebenarnya ada nak tunjukkan contoh macam mana teaching and learning strategies ni kita gunakan untuk craft kita punya learning activities. Learning activities tu pula nanti kita kena letakkan di dalam online learning lah sebab pembelajaran berasaskan komputer kan. So nanti saya cari kejap ada contohnya supaya kamu nampak macam mana nak craft soalan, macam mana nak integrate this learning, teaching and learning strategies yang macam-macam ni dalam persekitaran pembelajaran secara maya. Sebab ini penting penting sebab dalam level master, okay, at least kita kena buat kajian yang tengok kepada impact, betul tak? Impact terhadap performance belajar, impact terhadap mungkin ada yang nak tengok engagement belajar, mungkin ada yang nak tengok motivasi, mungkin ada yang nak tengok impact terhadap macam-macam lah kan, experience, perceptions and so on lah. Tapi nak tengok tu kita kena integrate specific learning strategies ataupun specific intervention. Okay, dan itu datangnya tajuk-tajuk macam
the effect of students' performance ataupun the impact of students' academic achievement in problem-based learning environment. Maksudnya dia nak tengok performance pelajar dalam persekitaran pembelajaran berasaskan masalah. Jadi macam mana kita nak craft, macam mana kita nak tengok impact kalau kita tak boleh nak craft that learning environment. So you are the one who are responsible to create or craft that learning environment. How to craft it? That's why you need this model. Okay, clarify concept. Okay, dekat sini mungkin ada soalan yang minta student untuk clarify konsep ataupun kita sebagai guru kita clarify dulu konsep pecahan contohnya. Kita beritahulah pasal konsep pecahan. And then kita define problem, kita create problems tu. Apa masalah yang kita nak minta student selesaikan. Okay, yang ketiga adalah kita minta student untuk discuss dan analyse that problem. Soalan tu nanti cikgu yang kena create. Bila dah create banyak-banyak tu nanti letak pula dalam e-learning contohnya. Sebab kita buat secara online kan, sekarang lagi-lagi COVID, nak collect data, lama macam mana ni, tak boleh face to face, nak buat problem based learning tapi tak boleh face to face. Kalau dulu senanglah nak buat problem based learning, kita just buat soalan, ikut fasa-fasa dalam problem based ni, buat worksheet, bagi dekat student, student jawab, kita bagi markah, boleh lah. Tapi sekarang alamak tak boleh face to face. Jadi apa kita boleh buat adalah misalnya kita gunakan platform, kalau sekarang cikgu guna Google Classroom. Soalan-soalan ni semua kita masukkan dalam Google Classroom. Pelajar jawab, kita nilai, kita bagi markah. Itu boleh. That's why online PBL ni adalah salah satu learning and teaching strategies yang banyak juga digunakan untuk pembelajaran secara maya. Lebih lagi waktu zaman COVID dan kamu sebagai pelajar dalam education dan teknologi, kamu perlu tahu benda-benda ni dan benda-benda ni sangat penting supaya kita dapat create pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Bukan hanya pembelajaran yang kosong menggunakan teknologi. Pelajar pun tak dapat apa. Teknologi dah canggih dah tapi isi dalamnya tak ada. Okay. So ini sangat-sangat penting. Kalau saya jumpa nanti saya bagi tahulah ada student saya yang buat pasal PBL, pasal IBL tadi tu, macam-macam. Okay. Okay, yang ini another model yang diperkenalkan oleh Tan. Saya tak nak go further. Ini lebih kurang sama juga. Dia bagi tahu, dia guide guru macam mana nak craft problem based learning activities kepada pelajar. Okay. Now kita pergi kepada personalized learning. Pernah dengar tak term personalized learning? Siapa pernah dengar personalized learning? Apa itu personalized learning? What does it mean by personalized learning? Pembelajaran kendiri ke? Pembelajaran kendiri. Ya. Anda kunci jawapan tu? Siapa jawab tadi? Nabila. Okey, Nabila jawab pembelajaran kendiri. Okey, lain? Students learn at their own pace. Students learn at their own pace. Okay. Why they need to learn at their own pace? Because it's more student-centered, or maybe because it's more personalized. So maybe it is based on their own pace at their own level, I think. Okay, siapa jawab tadi tu? Saya. Cikgu Mahani? Ya. Okay, alright. Saya kunci jawapan tu. Okay, terima kasih. Okay, yang lain? Dengar dulu jawapan-jawapan ni. Okay, saya Kalai jawab. Okay. Cuba nak jawab. Okay. Pengajaran yang mengikut keperluan tahap yang student nak belajar. So, tahap dia. Pembelajaran yang mengikut tahap pelajar. Ya. Maksudnya macam mana tu cikgu? Kalau murid tu arah dia kalau tinggi selain daripada murid lain, so dia perlu belajar mengikut tahap dia lah, yang keperluan dia.
Jadi kita sebagai cikgu macam mana kita nak cater murid yang pelbagai ni? Ada yang cepat tangkap, ada yang lambat tangkap, ada yang dah banyak kali kita terangkan dia pun tak faham. Jadi macam mana role kita sebagai teachers? Teknik dia strategi kita tukarkan. Untuk pelajar A lain, untuk pelajar B lain. Strategi pengajaran tu kita ubah. Approach tu. Okay, right, good answer. Okay, thank you Cikgu Can Kala. I add to that, Doctor? Okay, yes, please Kak. Maybe Kala is trying to say for a differentiated learning strategy. Differentiated learning strategy. Okay, what do you mean? Yes. If let's say in one class we have 30 students, so maybe 5 they are very good. They are the how do I say? They are the advanced one. So maybe we have something prepared in advance just to cater the needs for these 5 good ones, and then the rest are all average. And also at the same time in one class we also have not to say slow learners, but they cannot catch up with the rest, so maybe we also have something else for them. So for those fast performers, the things that we already prepared earlier on, we can give it to them as in enhancement. Yes. Betul, betul. Okay, another good point by Cikgu Mahani. Okay, thank you Dia Cikgu. dia dalam PAK 21 dia panggil pembelajaran terbeza. Yes. Pembelajaran Differentiated. terbeza. Differentiated. Okay, Yes. betul. Okay. Alright, thank you Cikgu Kala, Cikgu Mahani, Cikgu Shah dan juga Cikgu Nabilah tadi. Okay, semua betul sebenarnya. Ada point di situ. Okay, that is a personalized learning. Okay, kita tengok sekejap kat sini. Okay, the term personalized learning or personalization refers to a diverse variety of educational programs, learning experience, instructional approach and academic support strategies that are intended to address the distinct learning needs, interests, aspiration or cultural backgrounds of individual students. Okay, sometimes dia panggil sebagai differentiated learning style strategy, pembelajaran terbeza, kan, individualized learning, sometimes itu semua term-term yang digunakan. Mereka menggunakan terma ni sebab mereka sedar bahawa dalam satu kelas, contohnya ada 30 orang macam Cikgu Mahani cakap tadi tu, bukan semua orang dapat input yang sama. Dapat input yang sama daripada cikgu. Ada yang struggle untuk fahamkan satu benda yang simple pun. Ada yang dia dah advance daripada kawan dia. Okay, so kita sebagai cikgu, kita kena address that distinct learning need daripada students tu kan. Dalam kelas kalau kita dah ajar setahun kan, dulu saya ajar asas sains komputer untuk tingkatan 2, saya dah tahu dah, okay, Hazim ni memang terror. Hazim, kalau saya cakap sekali je, saya baru muka surat 2, dia dah tengok dah muka surat 10. Berbeza pula dengan kawan dekat belakang dia. Okay, saya dah sampai muka surat 3, dia nanti angkat tangan, tadi cikgu terangkan pasal apa, boleh cikgu ulang balik tak? So they have distinct learning needs. Kita sebagai guru, jadi kita kena cater their needs. Okay, apa yang saya buat dan strategi yang, salah satu strategi ni saya pairkan Hazim tu duduk dengan student belakang dia supaya dia dapat one-to-one tutor dengan kawan dia yang agak lemah tu. Okay, Hazim dah siap. Okay, cuba tunjukkan dekat kawan sebelah tu macam mana nak buat program ni, macam mana nak buat scratch ni. Siapkan. Okay, sebab dia dah cepat dah dengan kawan-kawan dia. Majoriti kawan dia tu normal lah, tapi dia memang ke depan. So kita pairkan dia dengan kawan dia yang agak lemah. So that is personalized learning. There's a lot of approach that can be used. Okay, personalized learning may also be called a student-centered learning. Maksudnya kita tak boleh menyamaratakan semua pelajar. No longer teacher-centered. Kalau teacher-centered, tak kisahlah, asalkan syllabus habis. Macam tu. So we as a teacher kena consider lah that few things. Yang lemah, kita bantu. Kalau dia tak boleh buat, saya duduk sebelah dia, buat sama-sama, tunjukkan.
Okay, so that is personalized learning. Itu kalau dalam secara face to face lah Nanti kita tengok macam mana kita nak personalized learning environment kalau di dalam persekitaran pembelajaran secara maya, online learning. So how can learning be personalized at subject levels? Any elements-elementsnya lah. Activities, learning activities, time, place, space. Mungkin masa kita banyak, kita tumpukan kepada pelajar yang lemah kan. Okay. Mode, format, assessment, learning activities, networks, peers yang tadi saya tunjuk contoh peers, peer tutoring kita panggil, bantuan daripada rakan sebaya. Okay. Mentors, expert, interest-based learning communities. So these are the elements, banyak elements, sources. Pace tadi, apa yang I mention pasal self-pace. Okay. Technologies yang kita gunakan, content, topic, inquiry, questions, project, goals and also learning outcomes. So these are the elements of personalization yang kita patut tahu lah. So this one. Okay, how do we cater for personalized learning in conventional learning and teaching? Give an example of conventional learning and teaching that has personalized learning aspect. Okay, so bayangkan kalau dalam satu kelas tu kan, mungkin dia tak dapat catch up dengan apa yang cikgu dah ajar. So surprisingly nanti dia akan minta bantuan daripada luar kan, dia pergi kelas tuition ataupun dia ada personal tutor. Okay, untuk dia dapatkan. So how do we cater for personalized learning? Nak tanya cikgu-cikgu ni. In conventional learning and teaching, meaning that in face-to-face learning environment, how do you cater this? Do you ever take for considerations this kind of students? Okay, so boleh bagi contoh. Dr. Taufik tanya, Okay. personalized learning ni adakah dia macam menggalakkan untuk kita streaming budak-budak dekat sekolah ataupun benda yang lain berbeza? Sebab yang saya faham Apa dia Taufik? streaming Streaming. kelas. Streaming? Maksudnya budak kelas depan tu budak yang grade dia A sahaja. So cikgu yang mengajar tu dia ada satu level yang sama untuk semua murid. So murid yang kelas belakang dia ada kelajuan yang berbeza. Adakah benda yang sama dengan personalized ni? Tidak, sebenarnya dalam personalized ni kita tak boleh nak membanding bezakan. Dia tak suggest untuk macam apa yang berlaku di Malaysia kebanyakannya lah. Bila murid-murid yang pandai dia letak dalam satu kelas. Of course lah bila dia letak dalam satu kelas. Kalau kita buat kajian pun, kajian kita nak tengok impact performance pelajar dalam kelas A. Of course lah dia punya performance bagus, betul tak? So dalam personalized learning dia tak benarkan benda tu berlaku sebenarnya. Tetapi benda tu masih berlaku. Tapi I believe Malaysia slowly progressing towards, kalau kita tengok sekarang ni UPSR dah dimasukkan. Kau tengok sebenarnya kalau daripada Finland ataupun Norway mana-mana dia dah tak ada lah lagi summative assessment. Dia dah lebih pergi kepada formative assessment. Formative assessment. Okay. So dia sebenarnya tak digalakkan untuk letak yang pelajar pandai sekelas je. Macam mana nak buat peer teaching, peer tutoring kalau semua tu memang pandai kan? Kalau dekat sekolah saya dulu yang pandai ada satu kelas. Okay, yang pandai ada satu kelas tapi kelas lain dia bercampur. Ada lagi 5 kelas belakang tu bercampur. Okay. Okay, how do you cater? Macam mana kita nak cater pelajar yang punya keperluan yang berbeza, yang memerlukan perhatian yang berbeza? Ada contoh? Nak bagi? Ada siapa? Nak share? Bagi perhatian lebih ke dekat mereka? Ataupun bagi mereka pilihan assessment mana yang sesuai untuk mereka. Kita panggil Heutagogy types of assessment. Pernah dengar tak Heutagogy? Ini pun sesuatu yang baru, yang out of the norm. Kalau sekarang ni dah tak ada UPSR pun out of the norm kan. Alamak, macam mana anak nak masuk sekolah
Asrama kalau darjah 6 tak ada. That is new normal yang kita kena adapt. Sama juga dengan heutagogy ni, di mana dia bagi alternative assessment. Not a fixed assessment. Students are given their freedom to choose the assessment type that they are comfortable with. That is how far personalized learning can go. So you as a teacher, you give them freedom. Okay, option 1, you can submit your assignment through infographic. Option 2, you need to submit your assignment based on video reflection. Number 3, you can submit your assignment through PowerPoint presentation. So that is a heutagogy, an alternative assessment that you can give to your students. You personalize their learning environment. That's how far personalized learning can go lah. So that is not a normal thing dekat Malaysia ni, tapi as bila saya baca artikel-artikel tu, they are moving forward that, dan negara-negara maju they are moving forward that. Okay, sebab dia realize yang ruang belajar ni macam-macam. Ada yang kalau VAK learning style, kalau kamu pernah dengar VAK, ada visual, auditory, kinesthetic. Learning style ni maksudnya style pembelajaran mereka berbeza. Ada yang suka tengok gambar, visualize. Ada yang auditory, yang suka dengar ke apa, dengar video ke apa. Ada yang kinesthetic, suka pergerakan. Itu pun personalized learning juga. They have different learning needs. They comfortable with different learning style. Okay. So sekarang dah ada macam-macam dan we are moving towards that. Alright, so kalau dalam online learning environment, okay, kalau macam yang kita guna sekarang ni, Moodle ni, kita gunakan ODS system. ODS system ni adalah platform daripada Moodle. Moodle ni adalah satu company yang hasilkan learning management system lah, ada banyak. Ada Blackboard, ada macam-macam lah, ada banyak lagi lah. Okay, so kita gunakan Moodle. Jadi dalam Moodle baru-baru ni, dia dah buka satu function, dia akan bagi email kat saya, at risk student. Tiba-tiba saya dapat email at risk student. Rupanya bila saya buka, okay, ada sekian-sekian nama ni, dia dah berbulan-bulan tak tengok e-learning. Jadi sistem tu macam bagi automated signal kepada saya, okay, cuba tengok ada 5 orang pelajar ni, kenapa dah 3 bulan dia tak buka e-learning? Itu juga personalized learning experience yang saya terima. Baru-baru ni saya terima. Tapi sebenarnya LMS boleh buat lebih daripada tu. Okey, contohnya kalau kita tengok dekat satu proses ni daripada mula, and then dia dapat email kata selamat datang ke e-learning system whatsoever, and then dia buat quiz ke, dia buat aktiviti dalam LMS. Dalam LMS tu sendiri saya dapat tahu siapa yang rajin reply forum, siapa yang jawab quiz banyak betul, siapa yang banyak salah. Okey, daripada tu dia akan proses lah data-data ni dan dia akan email progress kepada pengajar. Macam tadi itulah saya dapat email daripada e-learning UTM at risk student. So macam alamak, berisiko ni budak ni, berisiko ni student ni. Kita kena tengok, kena tanya dia kenapa tak involve dalam e-learning. So that is how personalized learning happens dalam LMS. Okay, so ini sampai retention check, semula sampai habis course towards the end dapat tengok. Okay, so kalau kita tengok dia memang ada masalah, dia memang tak involve, tak pernah pun buka notes, tak pernah download notes, semua data tu kita boleh dapat daripada e-learning. Saya boleh tengok satu-satu. Okay, download tak nota, tengok tak video. Okay, so kalau dah semua dah check, okay, retention check dia okay, barulah kita boleh tarik nafas lega lah. Maksudnya semua pelajar kita dah betul-betul immerse dalam setiap learning activities dan learning materials yang kita letak dalam LMS. Okay, kita panggil tu sebagai cognitive system. Okay, banyak kalau sebab tu untuk Foundation of Educational Technology ni saya kena terangkan dulu sebab banyak sangat terma, betul tak? Daripada kelas Prof Zai banyak sangat terms kan, terms baru, betul tak? Yes.
So memang kena diterangkan dulu. Okay, kita pergi kepada machine learning. What is the meaning behind machine learning? Okay, what is machine learning? Apa tu machine learning? Selalu pernah juga terdengar machine learning, ada tak kat sini yang dengar pasal machine learning? Pembelajaran mesin Melayu, tak tahu bahasa Melayu dia apa. Okay, saya nak tunjuk contoh machine learning. Dia tak tunjuk. Contoh machine learning. Okay, machine learning. Okay, machine learning ni adalah part of artificial intelligence. Okay, contoh saya dapat data, log data. Kita panggil data dalam e-learning tu sebagai log data, L-O-G-D-A-T-A, log data. Okay, segala maklumat, berapa banyak kali you log in, berapa banyak kali you log out, berapa banyak kali you upload download the learning materials, berapa banyak kali you upload assignment, how many times you reply in forum discussions. So this data is known as log data. So from this log data, I actually can project it or analyze it using machine learning software. There's a lot of machine learning software in the market, and one of it is data mining software. Okay, data mining software. Data mining software dia boleh mine the data. Data dalam e-learning kan banyak kan? Berapa banyak kali orang log, berapa. So benda tu banyak lah. Okay, kadang-kadang beribu-ribu, berpuluh ribu. So jadi data yang kita dapat daripada e-learning tu, bila kita masukkan dalam software machine learning, data mining tadi tu, kita boleh dapatkan satu pattern. Kita put side by side dengan performance dia pun boleh. Misalnya student 1, dia log in 25 times. And then they reply forum 30 times. And then they upload assignment 5 times. Dia punya markah A. Okay. Student 2 pula, dia punya login cuma 10 misalnya. Dia reply kadang-kadang, ada 5 kali je. Dia upload assignment 1 je. Okay. Dan markah dia unfortunately dia dapat B-. So daripada sini, okay, bila kita masukkan dalam software data mining tadi, dia actually can project. Dia boleh predict, okay, student A, in order for them to get an A in this course, they need to actually log in more than 20 times. They decide. This machine learning is very, very intelligent. That's why it's part of artificial intelligence. So it provides decisions. It helps us, the instructor, to get the decision. Okay, kalau nak dapat A, dia kena at least login 20 times tadi kan. Kena upload 5 times sebab ada 3 assignment. Dia upload lebih pula tu, of course dia akan dapat lebih kan. And then dia kena engage lebih dalam forum. Misalnya ada more than 30 times, barulah mereka boleh dapat A. So they predict and they make a decision. Okay, that is machine learning. Machine learn from data, the data provided by the system. Okay, so it's a very, very interesting approach yang kita boleh look into, and it also one of educational technological field lah. Nak buat kajian, kalau siapa yang minat nak buat kajian dalam pembelajaran secara dalam talian, boleh gunakan data-data ni. Kalau data dalam Google Classroom saya tak pasti macam mana kita nak tengok data untuk dia punya login data, upload data, bolehlah dapatkan Okay, so ini adalah tadi yang saya terangkan kan. Okay, yang ini adalah contoh machine learning. Okay, application of machine learning dalam pendidikan. Support educators sebab kita boleh access learners data in one place. Okay, predict learner performance macam saya cakap tadi. Test learners. Okay, machine learning can help move away from standardized testing. Okay, daripada
data, quiz ataupun test, kita boleh dapatkan perincian lah tentang performance students dalam pembelajaran mereka. Okay, grade fairly. The automatic evaluation process is an advantage of machine learning. This will be an opportunity for completely unbiased grading. Okay, of course kalau dalam sistem dia akan automatically calculated kan, based on apa markah yang kita bagi, yang kita tetapkan dalam sistem. Okay, provide customized learning. Okay, kalau dalam grade fairly ni saya nak share sebab saya pun mengajar dekat Open University. Kalau dekat Open University, grading fully online. Okay, dekat UTM belum lagi, tapi kita baru nak bina sistem tu. Baru nak bina sistem tu. Tapi very interesting bila kita boleh grade online, upload je dekat sistem. Dekat dalam sistem tu dah ada rubrik. Dan rubriknya sangat jelas dan terperinci. Dan kita nampaklah, okay, bila kita dah baca report pelajar, contohnya kita akan grade mengikut rubrik yang ada di dalam sistem. Kita tak akan baca sekali lalu, bagilah 5 atau tidak. Rubriknya sangat-sangat jelas dan sangat distinktif daripada satu item kepada satu item yang lain. Dan kita akan masukkan, kita just tick-tick je dia punya skala. Misalnya 1 hingga 10, tick aja skala-skala tu, nanti dia akan automatically calculated dalam sistem tu sendiri. Itu OUM sebab OUM boleh online kan sekarang. Okay, kalau dulu ada lagi face to face tapi sekarang tidak. Alright, so it's very very interesting kalau dapat hasilkan sistem macam tu no more manual grading. Tak boleh tangkap muat, tak ada lagi tangkap muat pembahagian markah. Okay, provide customized learning, organize content effectively, improve retention, chatbots ni, chat robots These two provide conversational answer and serve a quick reference guides. Ni macam Siri jugalah, apa yang ada iPhone tu, ada Siri kan, itu adalah chat robot. Okay, saya tadi skip dekat atas ni. Sebab tadi cerita pasal machine learning tu yang nak bagi contoh machine learning tu apa Okay, mana tadi? Hybrid approach. Hybrid approach ni bila kita combine project dengan problem based. Dia jadi project oriented problem based learning. Dah jadi dua dah, teaching and learning strategy, bukan lagi satu. Okay, it is known as hybrid learning. Dia combine dua teaching strategy dalam satu environment. Tu memang terror. Kalau open learning boleh buat macam tu, tu memang terror. Okay, blended learning, POPBL, CPBL. Okay, the best model is blended learning model. Okay, blended learning tu you tahu tak apa blended learning? Pembelajaran teradun. Siapa tahu apa itu pembelajaran teradun? Ada sesiapa nak cuba jawab? Pembelajaran teradun, nak try? Blended learning, pernah dengar tak? Sekejap lagi kita habiskan kita punya sesi malam ni dah ngantuk dah pukul 10. Siapa yang dekat sekolah tadi, alamak Cikgu Malati, okey ke tu? Okey cikgu, tak apa, sekejap lagi kita habis. Cikgu Malati dah tak buka video, risau pula saya. Okey. Banyak sangat terms tak apalah, saya bawa lah terms ni lain kali. Kesian pula semua. Doktor, Banyak sangat benda masuk kan. blended learning tu kita tahulah blended tu blend kan, campuran. Tahunya campuran je. Apa campuran learning ni tu tak tahu. Teradun Dia semua. macam jus lah, jus buah ni. Kita blend. Wah, dapat jus dah. oren campur apa sedap Alamak, haus pula. Tak bawa air kat atas ni. Strawberry. Strawberry campur avocado. Tak, avocado dengan coklat sedapnya. Wow. Tu air golongan kayangan. Blender ni macam tu jugalah, dia campur. Okay. Dia Kenapa campur. kenapa Campur yang kita- bersemuka dengan talian ke? Daripada apa yang Face to face and online, yeah. Ah, Something like that.
Yes, 50% online, 50% lagi offline. Itulah nama dia blended learning. Tu je sebenarnya. Ingat dah tadi campuran kan? Itulah dia. Campuran. Blended. Saya tak nak nanti cikgu-cikgu macam culture shock, banyak sangat terms-terms. Tadi pun banyak dah kan IBL. Tapi saya nak tunjuk contoh, nanti saya upload dekat dalam e-learning lah. Contoh macam mana nak tulis soalan mengikut fasa-fasa inquiry base tu yang ada engage lah, explore lah, explain semua. Supaya dapat idea lah, dapat idea kan. Okay. Sebenarnya interesting, cuma kalau kita first time kita diperkenalkan tu, alamak susahnya. Okay. Tapi saya kena explain dulu, saya tak boleh biarkan, tak boleh breakout session kan cari pasal IBL, dia fundamental. Sebab tu nama subjek ni foundation. Memang banyak terms yang akan kita belajar. Tak apa, saya bagi contoh nanti supaya lagi nampak kat e-learning ni saya share. Banyak dah student buat, lebih-lebih lagi problem based. Problem based, dia craft soalan, macam mana nak nampakkan problem. Macam mana nak nampakkan itu soalan berbentuk masalah supaya belajar boleh selesaikan. Sebenarnya soalan-soalan dekat soalan exam kita pun problem based, cuma dia tak sampai part yang ada reflection tu. Kalau problem based dekat akhir dia minta student buat reflection apa yang dia faham. Doktor nak tanya, blended Ah. learning ni macam contohnya hari ni kita masukkan bahan dalam Google Classroom, kita bagi dia satu soalan untuk dia cari dekat rumah maklumat. Lepas tu esoknya dia pergi sekolah, dia akan present. Macam tu ke? Ya, itu flip. Itu flip. Flip classroom. Flip classroom. Flip classroom. Flip. Yang blended ni cikgu, dia cuma terms yang digunakan 50% pembelajaran atas talian, 50% lagi face to face. Misalnya minggu ni kita buat kita buat kelas secara face to face. Kita bagilah learning activity, kita bagi topik pembelajaran. Lepas tu nanti minggu depan kita buat quiz, tapi quiz secara online. Macam tu lah. Sesi tu ada online dengan face to face. Kalau macam Cikgu Fauziah kata tadi tu, kita bagi dia bahan, minta dia baca kat rumah, esok dia present. Sebab dia benda yang berkait. Kalau kalau blended tu dia tak berkait pun tak apa. Misalnya topik ni face to face, topik kedua online. Tu blended. Kalau flip classroom dia berkait. Saya nak ajar topik pecahan. Dekat rumah saya bagi awak nota, dekat rumah awak kena baca dulu. Esok datang kelas saya nak awak present tentang topik pecahan. Nanti balik rumah awak cuba tulis dekat WhatsApp apa yang awak faham tentang topik pecahan. Itu flip classroom. Kelas berbalik. Thank you doktor. Sama-sama. Dah benar. Ada lagi soalan? Kita tak nak biarkan Cikgu Malati termenung di sekolah hanya sampai tengah malam ni. Kesian dia. Apa-apa nanti saya share dekat e-learning, boleh tak? Okay. Boleh doktor. Minta maaf lah kelas lama pula hari ni. Selalu kelas habis pukul berapa? Lebih kurang je semua. Lebih kurang. Lah, tak apalah. Saya pun dah penat puasa kan. Cuma kalau tak faham kita orang tanya dekat WhatsApp group lah. Boleh. Boleh. Lagi nak tanya pasal apa? Assignment. Assignment okey kan? Itu lah tengah-tengah buat yang assignment 1 tu lah. Start assignment. Satu lagi yang assignment 1 Yutagogi. Yutagogi tu ada assignment. Yutagogi ada Ada juga. Yutagogi tu trending juga tu. Yeah. Right. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya akan akhirilah kita punya perjumpaan ni. Kejap saya akan update lah bila next class. Saya letak jadual tu tapi dah lupa dekat mana. Tak jumpa pula dalam folder ni. Tak apalah. Lepas raya lah tu. Lepas raya. Lepas raya. Kita punya kelas pun bukan every week ke? Kamu semua nak setiap minggu ada kelas? Sampai tu batuk.
ikut kepada Terpulang cikgunya. lah. Terpulang kat doktor. Kalau macam Prof Zaida dia tu dia kadang dia gilakan dengan revision. Oh, dia gilikan dengan revision tapi Revision tak wajib. tak wajib datang kan. Saya pun buat macam tu lah. Ah. Ada kelas yang wajib datang, ada yang tak wajib datang. Sebab InsyaAllah. bagi kan. Kalau tak ada, kalau ada masalah ke apa-apa just tanya je. Boleh. Okay. Right. So saya sudahilah kelas kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okay, terima kasih semua. Okay, jumpa lagi. Selamat berpuasa. Terima kasih, Doktor. Terima kasih doktor. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Okay, Raya. Doktor. Everyone. Malam semua. Selamat Good night everyone. Bye. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih.